Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Buletin Nukas edisi tengah hari 20 Disember 2020 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, rakyat di Sarawak perlu mempertahankan keharmonian dan perpaduan antara masyarakat pelbagai kaum dan agama yang sudah lama terjalin. Timbalan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, keharmonian dan perpaduan antara masyarakat majmuk itu telah menjadikan Sarawak antara negeri yang unik di mata dunia. Dan kita mahu terus penghidupan masyarakat kita itu yang berbilang agama kepercayaan ini akan terus kekal dalam keadaan yang harmoni. Dan inilah yang akan kita pertahankan dan akan terus kita pertahankan. Dan saya mau melihat semua masyarakat kita akan terus bersama dengan kerajaan negeri di bawah GPS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Berucap dalam majlis sambutan Hari Natal dan Tahun Baru 2021 di Lawas pada malam Sabtu, Datuk Amar Awang Tengah menegaskan kerajaan negeri di bawah gabungan Parti Sarawak GPS tidak pernah memisahkan mana-mana kaum atau agama di negeri ini. Malah jelas beliau, kerajaan negeri telah menubuhkan unit hal ehwal agama-agama lain, UNIFOR, bagi membantu badan-badan keagamaan lain di Sarawak. Dan kerajaan negeri di bawah GPS, dia tidak akan memisahkan mana-mana kaum. Kepentingan masyarakat, sama ada kita kaum yang majoriti ataupun yang minoriti, segala kepentingan mereka itu akan tetap kita pertahankan, akan tetap kita perjuangkan. Hakikatnya bagi kita di Sarawak ini tidak ada satu kaum pun yang majoriti yang boleh memerintah secara sendiri. Kita cuma dapat majoriti dengan semua kaum bekerjasama. Laporan seterusnya, kerajaan akan melantik syarikat pengurusan projek PMC sebagai pendekatan mempercepatkan pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo di Sarawak. Menteri Kerajaan Raya, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, pelantikan PMC sebagai konsultan itu perlu diambil kira disebabkan projek Lebuh Raya itu terkesan susulan pandemik COVID-19. Project management company, they are become the consultant to the government that will help JKR Sarawak to not only monitor but to do all the verification process and so on. That will help a lot to monitor, verify and to also do all the checking of all the works done by the work package contractor. So right now, as you know, JKR Sarawak in terms of volume of work, both for the state project and also federal project, I don't think they'll be able to cope with the volume of work they're doing right now. So that's why we need to appoint a project management consultant. So they will be working under JKR Sarawak. They will help JKR Sarawak in whatever ways that they can do. Bercakap dalam sidang media selepas sesi perjumpaan dengan editor media Sarawak di Kuching pada Sabtu, bagaimanapun beliau memberitahu Kementerian Kerja Raya KKR masih menunggu keputusan Kementerian Kewangan berhubung perkara tersebut. Beralih ke laporan dari Dalat, dengan projek pembinaan tebingan Dalat dan Bina Semula, Bazanita Fatimah mampu menjadi platform kepada usaha wanita menembusi pasaran antarabangsa. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, produk seperti tali leher, skarf, baju dan kain menggunakan teknologi terkini boleh dipasarkan ke peringkat luar negara. Selain itu, Fatimah juga yakin usahawan wanita dan golongan belia di Dalat akan mengambil peluang perniagaan ini untuk bersama-sama merancangkan pembangunan sosio-ekonomi negara.
Saya melihat bahawa wanita perlu diberi kemudahan, contohnya tempat untuk berniaga. Dan Bazarnita itu adalah satu tempat di mana mereka dapat berniaga dalam keadaan yang selesa dan dalam keadaan yang berdignity, bermaruah. Di waterfront kita beri peluang kepada kaum belia. Jadi kita beri peluang kepada kaum belia untuk berniaga juga, dan di situ Dalat Waterfront Youth Kiosk disediakan supaya mereka juga dapat menggunakan kreativiti mereka dan juga energi orang muda ni. Energi orang muda, kreativiti mereka untuk berniaga di tebingan sungai, dan selain daripada itu mengurus tebingan sungai dan juga memastikan bahawa tempat itu selamat, tempat itu juga dapat menjadikan tempat untuk tempat aktiviti sosial yang boleh mendatangkan manfaat dari segi kesejahteraan masyarakat. Dan satu perkara yang saya sangat bangga, Jawatankuasa Pengurusan Dalat Waterfront ini telah bersetuju untuk memastikan bahawa tempat itu adalah bebas daripada dadah, no drugs, no alcohol dan no cigarette. Ini yang apa nama, dan satu lagi pengurusan mereka akan sentiasa berfikir bagaimana untuk merancangkan suasana di Dalat Waterfront supaya bukan saja ekonomi yang akan dibangunkan, bahkan yang akan turut dibangunkan ialah kesejahteraan sosial, perpaduan antara berbilang kaum dan berbilang peringkat umur juga. Dalam pada itu, golongan belia diberi peluang untuk bersama-sama menceburi bidang perniagaan melalui pelaksanaan program Dalat Youth Kiosk di tebingan Dalat. Datuk Seri Fatimah Abdullah semasa ditemui selepas majlis perasmian tebingan Dalat dan Bazarnita Fatimah pada Sabtu menjelaskan inisiatif itu merupakan salah satu langkah holistik bagi mencegah masalah sosial yang melibatkan belia di daerah ini. Manakala di Semop, golongan petani harus merebut peluang dengan menjadikan sektor pertanian sebagai sumber perniagaan untuk menjana pendapatan lumayan. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul berkata, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM797 juta pada 2020 bagi memoden serta memajukan sektor pertanian negeri ini. Malah katanya kerajaan Sarawak juga telah membelanjakan RM3.8 bilion pada tahun lepas bagi tujuan mengimport barangan berasaskan pertanian. Berucap semasa perasmian program Agrikop Sungai Sian Bintango pada Sabtu, beliau menambah kerajaan negeri telah mewujudkan Pejabat Pelancongan dan Perdagangan Sarawak status di Singapura bagi memudahkan hasil tani dari Sarawak dipasarkan ke peringkat antarabangsa. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.